Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa pada pagi ni dan minggu ni giliran kita baca Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah petunjuk jalan yang lurus. Okey, dia sambung dia. Sebab tu kalau ikut hari Senin tu memang setiap Senin baca kitab ni. Senin yang lalu kita berhenti muka surat 26. Buka muka surat 26. Biasakan lidahmu tu kat situ Jadi kalau dekat slide ni, yang dekat sini lah yang saya tunjuk ni. Ni, biasakan lidahmu menyebut nama Allah satu, berdoa dua, dan beristighfar kepadanya. Ibnu Qudamah ni ulama yang hebat ni, yang bagus ni, yang baik ni. Dia memberi kita nasihat. Ulama ni dia mewarisi, Rasulullah kata ulama dia tidak mewarisi dinar dan dirham. Ulama ni dia tak mewarisi duit daripada Nabi untuk bagi kita. Tapi ulama ni mewarisi ilmu yang bagi kita. Jadi sebagai panduan untuk kita memastikan kita ni tak buang masa, kita memanfaatkan usia yang ada, dia suruh kita biasakan. Kena biasakan ni maksud apa? Kena buat kerap, kena buat selalu, kena lazimkan. Biasakan buat 3 benda. Yang benda tu datang daripada lidah. Satu, sebut nama Allah ni ada nama zat. Zat tu Allah. Menyebut nama zat tu, itu Allah. Tu nama zat. Atau sebut nama sifat dia lah. Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, Al-Malik ke, Al-Qudus ke. Dan itu, sebutan itu, yang nama dia zikrullah. Zikrullah ni ingat Allah. Tapi nak ingat ni perlu disebut-sebut selalu. Perlu sebut-sebut selalu. Jadi ada 3 tuntutan daripada ayat ni. Biasakan lidahmu, 1, zikir. 2, doa. 3, istighfar. Ni semua ni perbuatan lidah. 1, zikir. 2, doa. 3, istighfar. Kena biasakan. Kalau dalam kereta tu pegang tasbih pun tak apalah. Kalau kereta auto tak ada masalah pegang tasbih. Lepas tu turun kereta ni biasakan membaca sesuatu yang kita buat hari-hari. Kalau kita pakai 3-4 kita nak sampai sini, tunggu lift, mungkin dalam masa 10 minit pun sampai kot. Jadi kalau 10 minit ni, kalau kita baca selawat dan salam, kalau 10 minit, selalunya kita boleh baca lebih kurang berapa kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lebih kurang kita boleh baca 60 kali. Kalau kita baca teruslah. Jadi biasakan turun kereta je baca. Sampai tempat duduk. Ni benda ni kena biasakan. Jangan ingat apa-apa, jangan fikir apa-apa, jangan ingat lepas ni meeting, jangan ingat nak buat kerja, jangan ingat tension, jangan ingat pening, jangan ingat. Ini jangan ingat. Ada orang sakit sebab kerja. Saya pagi tadi
Saya semalam saya buat slide. Inilah, ni ada beberapa program ni lah. Ni hari Ahad ni ada kursus solat. Lepas tu ada ceramah merdeka. Lepas tu ada KKR ni. Jadi macam-macam benda lah saya kena buat. Pukul 2, pukul 3, 2 lebih baru tidur. Satu suku ada anak murid lah, ustaz. Dia WhatsApp lah, dia kata anak murid saya, anak murid saya adik ipar dia. Dia pun anak murid saya juga, ustaz ni. Dia ambil gambar budak ni, dia kata minta maafkan dia lah, maafkan anak adik ipar dia ni, adik ipar sakit. Saya tengok muka memang sakit. Saya dah agak dia sakit. Rupanya dia tension kerja. Ni saya kata akibat ni. Dia dah mula dengar suara-suara apa benda. Ni bahaya, ni sangat bahaya. Lepas tu kerja ni, jangan sampai tension, jangan sampai sakit. Tu saya nak nasihat lah. Sebab saya dah kerja, saya tahulah. Jawatan tak tinggi mana pun. Tapi kita tak boleh handle benda yang datang ni. Bawa pergi HQM. Saya kata pergi bawa pergi HQM. Sebab nampak badan dah lemah. Dia kata badan lemah, pergi bawa hospital lah. Dia tekanan ni, kalau kita tak boleh handle, dia akan kawal badan kita. Ni kalau psikologi. Dia akan datangkan suara kat kita. Tu yang kadang datang benda pelik-pelik. Dia akan datang suara tu kat kita. Dia akan datang ada arahan kat kita. Dia kontrol kita punya body tu. Sebab apa? Waktu tu mind kita dah tak boleh berfungsi dengan baik. Sebab tu jangan selalunya punca sama ada masalah keluarga, masalah kewangan atau masalah pekerjaan. Saya dah agak sakit lah. Sebab tu dia jumpa saya pun dia macam ada benda nak cerita tapi tak nak cerita. Dia masalah-masalah kerja ni lah. Rasulullah dah ajar kan. Sebab tu masa sebelum tension kita tak tahu, kadang-kadang kita tukar tempat jawatan baru kan. Jawatan baru, kita pergi departmen lain. Kita tertekan dengan kerja kita. Sebelum tension ni, kena ada benda yang bersedia kat kita untuk kita hadapi dia. Itu nama zikir. Dulu Tuan Guru Haji Razali, Pondok Sadatul Darain ni. Saya kadang jumpa dia. Dia ni kaki nasyid. Dia boleh geng lah. Dia boleh main keyboard tau. Nying, 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 nying. Assalamualaikum. Dia ajak saya nyanyi. Dia boleh main keyboard. Dia tunjuk saya B, T, D lah. Keyboard dia pandai. Dia kata kalau kita masa susah, baru nak zikir, kita macam dah jumpa singa, baru nak cek pedang. Itu ulama ajar. Ulama kata gitu. Tapi kita nak masuk hutan, kita mungkin jumpa singa, kita mungkin jumpa binatang buas, kita mungkin jumpa orang jahat. Kita zikir dulu sebelum masuk hutan. Ini contohlah dia kata. Maknanya masa tenang, sekarang ni mungkin tak tension kerja lah. Masa tenang ni, masa cuaca tengah baik ni, kita kena banyak-banyak zikir supaya bila cuaca ni datang, berombak, kita ada benda kita pakai. Tu contoh dia kata. Jadi engkau telah memiliki senjata untuk engkau hunuskan. Mengurus senjata kan. Tu pentingnya orang yang berurusan dengan dunia ni, dia berzikir. Supaya hati dia tak dihimpap dengan dunia ni. Orang tension kerja, tu nama dia hypertension ni. Ramai. Tahu tak statistik? Yang menunjukkan dulu ada satu setiausaha Persatuan Guru-Guru Kebangsaan. Dia orang Cina perempuan. Cakap fasih, cakap Melayu fasih. Saya dengar dia cakap dalam TV. Dia kata statistik menunjukkan yang ramai dekat hospital gila ni adalah penjawat awam. Yang bekerja sebagai guru, dia kata. Statistik yang dia orang buat ni. Dah lama ni. Ini masa 15 tahun lalu lah. Statistik yang menunjukkan yang paling ramai masuk hospital bahagia ni, yang psikiatrik ni, adalah penjawat awam dan dia kata yang bekerja bagi guru. Saya dengar tu, memang juga aku ni guru juga ni. Sebab tu nak kena enjoy je kerja ni. Bukan enjoy main-main, tak. Nak kena, yelah, kita kena manage lah.
Jangan serius sangat. Kalau kita sentiasa berzikir, kalau kita orang kita melata pun zikir. Orang kita melata? Yelah, kadang-kadang kerja kan, keluar pun zikir. Zikir juga. Kalau kita tak ada apa-apa kosong, Lepas tu kena lazimkan zikir, kena lazimkan. Lagi ramai anak, lagi kena banyak zikir. Sebab lagi pening. Lagi nak cakap kau marah lah orang perempuan tu. Lagi ramai anak, lagi banyak zikir. Lagi besar pangkat, lagi banyak zikir. Lagi sibuk, lagi banyak zikir. Ini yang support kita ni. Zikir ni, dia macam support team. Tahu, support team. Support. Kita buat kerja pakai otak. Kita hadapi manusia pakai otak. Tapi dia ada support pakai hati je. Untuk support otak ni jangan hypertension. Bila hypertension, dia pergi kat jantung. Bila kat jantung, tu yang jadi darah tinggi. Yang paling takut, dia jadi kemurungan. Saya nak beritahu ni sebab pagi tadi, orang mesej saya pukul 5. Inilah yang anak murid ni. Sekarang ni dekat HQM. Dia bukan masalah apa-apa, dia muda lagi. Bukan masalah sakit jantung ke apa benda, tak. Dia masalah hypertension tu. Dia tertekan dengan kerja dia. Saya tahu. Dia datang kelas saya 3 minggu lepas. Dia jarang datang kelas saya. Tengah belajar. Duduk depan. Tapi saya nampak muka dia hayal. Tengah belajar tiba. Apa hal budak-budak ni dia kata. Saya tahu ada problem. Tapi bila lepas mayang, dia tak cerita dengan saya lah. Tapi saya tahulah, saya tahu. Saya ni dah tua, saya tahulah. Saya tengok muka saya tahulah muka ada problem, saya tahu. Saya boleh agak muka nampak makro berserabut Itu kenal lah. Tengah belajar, kesian dia tengok dia. Tengah belajar je buat macam ni kalau buat macam ni dia faham lah. Itu mengantuk. Itu yang bagus pakai mask tu, tak nampak muap. Ni dia memang bergerak je. Orang tidur pukul 3 pun tak ngantuk. Kau tidur pukul 10 pun ngantuk. Memang kau buta betul lah. Pentingnya zikir ni, macam mana kita orang makan suplemen tu. Tu suplemen. Suplemen ni orang makan untuk fizikal lah. Ada orang suplemen macam-macam makan. Untuk jantung, untuk hidung pun ada. Peti ais dia penuh dengan suplemen. Tak apalah kalau nak ikhtiar, kita ikhtiar, tak apa. Tapi jangan ingat benda ni yang menjadikan kita sihat. Itu salah. Kita lahirkan sebab je. Allah bagi sihat. Tu doktor kata, don't skip your breakfast kan. It will damage your brain. Saya tak tahulah. Dia doktor kata. Tapi ulama kata, don't skip your zikir. It will damage your heart. H-A-R-T. Dia akan rosak hati kita tanpa zikir. Lepas tu saya cakap dan terus cakap. Saya ingat, anggap saya tengok orang kat sini macam bayar anak saya lah, 30 lebih Anak saya yang tua 34. Yang tua 33, 32, 31, 30, 28, 21. Tu 33. Tu bini aku cakap, 33 Ustaz. 33. Bukan 34 ke? 33. Lahir 89 Kita kahwin tahun berapa 80, 97 yelah. 7. Anak saya 33, 32, 31, 30, 28, 21. Adalah antara tu ada yang gugur lah. Tapi yang ditakdirkan inilah 6 lah. Lepas tu kalau saya tengok muka kawan-kawan kat sini kan, saya ingat macam anak saya je lah. Lepas tu kalau saya cakap jangan ambil hati. Jangan, yang kecil hati. Kalau saya tegur jangan kecil hati. Saya tak tegur cara peribadi, saya cakap cara umum. Lepas tu kita kena strong, especially perempuan yang bekerja.
dia kena strong dan dia kena ambil suplemen untuk hati dia, untuk otak dia. Nama dia zikir. Minimum supplement need to be taken daily. Ini tak kira lah lepas makan ke, sebelum makan ke, tak nak makan ke, terlebih makan ke, kena ambil. Apa Rasulullah ajar pada Siti Fatimah? Bila Siti Fatimah, Rasulullah datang rumah dia. Wahai ayahku, aku buat ni, aku buat tu, aku buat gini, aku buat gitu. Kan dia kata gitu kan? Sayyidina Ali ni dia sibuk lah. Dengan dakwah, dengan berjuang, dengan begitu, dengan begini. Aku buat ni, aku buat tu, aku buat begini, aku buat begitu. Lebih kurang itulah hadis dia. Dapatkanlah aku pembantu, wahai Rasulullah. Pembantu ni, macam orang gaji je, orang kata lah. Dapatkan bantu. Tadi ada kakak yang lap-lap meja ni. Dia datang kat saya, dia lap. Dia kata, Pak Ustaz, kan dia orang ni panggil kita Pak Ustaz. Mau bertanya pasal mimpinya Pak Ustaz. Dia kata, akak mimpi apa? Semalam mimpinya pergi ke taman bunga. Ambil bunga-bungaan gitu kan. Lalu disusun-susun bunga-bungaan tu. Dan bunga-bungaan itu bertasbih, dia kata. Saya kata itu mimpi yang indah tu. Itu mimpi yang bagus tu. Saya silap lah saya panggil kakak. Pada saya panggil dia apa? Ibu. Bibi. Bibi apa? Bibi orang gaji. Embah. Kalau tua sikit saya panggil apa? Kakek. Kakek apa? Kakek Datuk. Kalau abang panggil apa? Kang. Mas. Wah, ni banyak cikgu Indonesia ni. Aku confirm ni. Banyak cikgu ramai Indonesia bisa mengerti apa bicaranya kan. Dia kata dia mimpi gitulah. Yalah, kita ni bukan pandai nak belajar doa. Yalah, kalau orang panggil kita ustaz, semua benda orang tanya kita. Sampai orang mimpi malam tadi apa pun dia kata, tak apa, saya tak ada masalah lah. Saya kata mimpi yang baik tu, itu mimpi yang baik. Apa saja mimpi bertasbih ke, nampak pokok bertasbih ke, itu mimpi yang baik lah. Dia pun Alhamdulillah. Dia bunyi dia Alhamdulillah. Kan itu mereka cakap itu kan. Alhamdulillah. Saya tak nampak kat tu lah. Tadi saya nampak dia lap-lap meja. Itu dia kata bunga tu bertasbih. Bunga yang dia ambil tu dia kata bertasbih. Saya kata bila benda ni, mimpi ni, tasbih, zikir, apa kan. Dia adalah benda yang baik lah. Itulah saya kata itulah. Tu doktor kata don't skip your breakfast pagi-pagi. Ulama kata don't skip your zikir. Don't skip your zikir. Saya cakap macam kali ni. Don't skip your zikir. Kenapa? Allah, moga-moga Allah dengan rahmat dia bila sebut nama dia, ingat dia, sebut nama dia, ingat dia. Dia ingat kita. Especially siapa yang cakap ada masalah, ada ni, ada gitu, gini, suami saya gini, anak saya gini, orang gaji saya lari, apa semua. Don't skip your zikir. Don't skip your zikir. Mesti zikir. Mesti zikir. Perlu zikir. Kenapa? Dia menguatkan hati. Kenapa? Hati ni kena bersedia untuk menerima ujian-ujian kehidupan. Macam-macam ujian lah. Kerja. Kalau kita tak ada zikir, kita tak ada benda yang strongkan dia, menyebabkan dia tertekan. Kenapa? Kita tak ada benda cover dia. Jadi bila benda datang, tekan, dia akan tekan direct pada dia. Tahu? Dulu guru kata, zikir ni bagaikan sabut kelapa yang tidak memecahkan kelapa, walaupun kelapa tu jatuh di atas. Boom! Nampak kelapa jatuh di atas? Pecah tak dalam? Tak pecah. Kenapa tak pecah? Sabut. Tapi Allah tak perlukan sabut itu untuk melindungi kelapa. Sebab Allah tu ambil faedah. Jadi zikir ni, dia pakai satu imunisasi dia, protection. Agar hati ni tak terlalu sedih. Sedih tu biasalah, manusia ni memang sedih. Hati ini tak terlalu duka,
hati ni tak gundah gelana, hati ni tak kecewa dan hati ni tidak ditimpa satu benda yang lebih bahaya, nama dia kemurungan. Orang putih kata deep depression. Sebab dia yang rosak tu hati yang dalam. Dia rosak tu hati yang dalam. Itu nama dia depression. Itu depression. Depress. Dia kena press. Pum, pum, pum. Lama dia, kalau sampai peringkat maksimum, dia boleh jadi, semua nak cakap pun takut. Jadi gila. Jadi gila. Buddha zikir apa? Tahu tak Buddha ni zikir apa? Saya tak tahulah. Dulu 2001 saya pergi Phuket. Adalah program-program ke Phuket. Nampak dia orang jalan daripada pusat itu, dia jalan ke bandar Phuket dan dia jalan kaki patah balik. Dan dia pegang tasbih yang besar tu. Tu. Dia jalan ini. Saya tanya ustaz yang Ustaz Adam ni yang bawa kami ni. Dia ni orang Thailand ni, orang Phuket. Ustaz, dia baca apa tu mulut dia? Dia kata saya pernah tanya dia orang baca apa? Apa dia baca? Jangan umpat, jangan umpat, jangan umpat, jangan umpat, jangan umpat, jangan umpat. Habis 500, jangan curi, jangan curi, jangan curi, jangan curi. Itu dia baca. Kau nak tahulah. Bukan saya tahu baca gitu. Itu dia baca. Jangan umpat, jangan umpat, jangan umpat, jangan umpat. Jangan keji, jangan keji, jangan keji. Dia baca tu, dia baca tu. Pada batil lah. Jadi disuruh zikir ni, kita disuruh sebut nama Allah. Sebutlah la ilaha illallah ke subhanallah ke apa-apa ke, tak apa lah sebutlah. Biar, tapi hati kena ingat lah. Kalau hati tak ingat, dia tak ada kesan. Hati kena ingat. Hati kena ingat. Sebut la ilaha illallah. Hati kena ingat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada memberi mudarat melainkan Allah. Tiada memberi manfaat melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada menggerakkan melainkan Allah. Tiada mendiamkan melainkan Allah. Tiada yang menciptakan makhluk melainkan Allah. Tiada yang menghidupkan melainkan Allah. Ingat itu. Ingat 13 perkara tu. Pusing, 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 pusing. Buatlah, buat hari-hari. Buat hari-hari. Nanti kita nampak hati kita ni ada beza. Kalau pemarah, dia bukan tak marah. Dia slow sikit lah. Dia slow sikit. Dia akan makan masa lah. Slow sikit. Tapi kena buat consistently. Secara tetap. Kalau boleh ada bilangan lah. Satu hari selawat 1000 kali. Istighfar 300 kali. Baca ni berapa ratus kali. Kena konsisten. Konsisten. Kenapa? Kita kena yakin yang kita perlu benda ni. Kita perlu benda ni. Dalam waktu tenang ni kita baca banyak. Nanti bila waktu susah kita baca juga. Jadi kita dah ada benda peluru yang untuk menahan apa saja hentaman yang datang. Pekerjaan. Lagi satu, sebab tu orang putih dia ada buat satu kursus kan. Apa? Managing stress. Pernah dengar? Apa pergi tak? Managing stress. Ada lagi kursus apa? Managing anger. Anger apa? Kemarahan. Menguruskan stres dan kemarahan. Dia orang ada buat khusus. Anger management. Khusus ni memang laku. Dan orang yang buat modul ni, orang yang buat company ni, kaya raya. Saya dulu maritim panggil. Ustaz, bagi khusus stres berapa lama? Sejam. Sejam nak cakap apa? Tak apalah. Dia kata tak ada tak, ada 3 orang. Ustaz sejam, ustaz ni sejam, ustaz ni sejam. Saya tak kisahlah, saya sejam lah. Adalah slide dia. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Tengok. Nak tengok saya tunjuk. Tak tengok saya dah tunjuk. Sini tak stres kan? Tengok muka ceria je. Tak stres kan? Tak stres Takkanlah D19 pun nak stres. Betul lah, kerja biasa je. Tak stres Dah gaji? Oh. Jangan gantung pada gaji tau. Besok tak kena buang kerja, stres.
Dia stress ni, kalau kita stres sebab kita ada duit, kita kena simpan duit. Mungkin dapat apa-apa ke kan, simpan lah. Memang kadang lah, kita tak nafikan kan, kehidupan kita dekat sini lah, memang gitu. Apa file nama tak tu? Sekejap, saya cuba cari lah. Okay, mungkin ada. Saya nak tunjuk jugalah. Sebab kesian lah tengok kawan-kawan ni, anak-anak murid ni kan, kita pun bukanlah kata kita tak pernah stres. Tapi mari kita kongsi lah apa yang patut. Kat mana tu file tu? Ni ke? Bukan. Masa tu bagi... tak ada lah file dia. Saya nak sangat tunjuk. Sebab saya buat tu 2-3 jam. Sampai tidur pukul 3 je. Kat mana Sini kot. Orang-orang online ada tak file tu? Saya rasa dah bagi kan? Ada tak file tu? Ya, kalau ada boleh kongsi sini kawan-kawan. Saya dah bagi file tu. Bulan berapa? Bulan lama dah, 6 bulan lalu kot. Lepas tu saya buat, ni bukan, ni semua ni belajar. Tajuk dia something stress ke atau maritime ke. Yes, cuma suruh pisang. That one, that file. That file. Saya ada bagi kan? Kalau ada, masuk, beritahu saya buka. Tu saya cerita pasal stress tu. Dalam 1 hour lah. 1 hour and a half, begitulah. Lepas tu, bila dah habis, jadi ada dia punya pengarah tu bagi cenderahati lah. Pengarah tu kata, Ustaz kenapa cakap sejam ni? Dia kata dah orang cakap orang suruh sejam, saya sejam lah. Dia kata sejam ni, apa nama file Nama file tu APTM. Bukan. Mesin Melaya bukan. Mesin Melaya. Kat Mesin Melaya. Nama file tak ada lah kat saya. Boleh forward tak? Hantar kepada saya. Okey. Sekejap kita tengok file ni. Sebab benda ni ada benda yang sangat baik untuk saya harap orang lain dapat manfaat lah. Orang lain dapat manfaat. Saya nak harap tu je. Sebab saya dengar cerita macam ni, saya rasa sangat sedih lah. Kerana kawan kita diuji gini Jadi ambil file ni, mungkin ada manfaat. Dah harap-harap gitulah. Kita baca. Kita baca. Okey, saya nak buka WhatsApp ni. WhatsApp web. Saya nak ambil file tu kat sini. Nanti saya nak bagi ni. Nanti file ni boleh simpan. Boleh jadi teman-teman rujukan lah. Okey, saya kena buka ni kejap. Kalau tidak nanti semua WhatsApp saya orang nampak. Dan macam-macam WhatsApp ada dalam ni untuk beritahu. Yang mengadu-ngadu ni, yang mengadu tu. Ya Saya link kat device ni. Okey, dah link lah. Siapa hantar? Doktor hantar?
Dalam PowerPoint ni doktor Februari Cuba hantar. Saya tak jumpa lah file dia. Itu berapa mana? Kusha muka depan. File tu boleh buka tak? Oh, ni. Tak apa. Ini gambar depan ni. Tapi saya tak boleh buka file. Alamak. Saya nak file dia, bukan muka depan, saya nak file dia. Lantar. Okey. Okey, ni alhamdulillah. Okey, moga ada manfaat moga ada manfaat. Okey, saya nak buka file ni dan saya nak tunjuk kat sini. Okey. Saya tengok sini. Nanti saya bagi file ni dekat Mutada lah. Okey, Mutada boleh kongsi ke apa ke kalau nak ambil lah. Okey, ni satu masa dulu lah. Bulan berapa tak tahu ni? Lama dah ni. Februari. Ni bulan 2 lah. Ni gambar gambar program ni. Tak apa. Ni cakap tangan macam sotong tengok. Ni pengarah ni bagi Cenderawati antaranya dia bagi ni dia bagi ingatkan dia bagi serban, dia bagi topi. Agensi Pengurusan Malaysia. Okey, saya okey kejap tunjuk kat online jap. Ya. Okey. Tu yang bagus ada online ni, tolong. Okey, saya cuba elaborate apa? Menghuraikan ni solusi yang ada dicerita dalam kitab, tapi saya olahkan bahasa ni agar dia mendapati perkataan ni. Supaya stres yang membunuh ni. Stres ni membunuh tau. Kadang-kadang dia membunuh lain. Itu orang yang ada suara-suara tu kadang-kadang yang takutnya, kau bunuh anak kau. Ini cerita betul. Stres ni dia membunuh. Jangan main-main tau. Sebab tu saya cakap banyak kali, jangan stres. Kena belajar satu perkataan yang orang Melayu kata, apa? Buat dek. Tu buat dek kena dekat kita. Ada orang kecil je. Baru kata, okay, I need the report by tomorrow morning. Dia balik, dia punya stres, habis anak-anak dia boleh marah. Suami dia karate. Suami tengok muka dia pun takut cakap. Ni sungguh ni benar berlaku dia. Jadi, perkataan ni yang membunuh ni. Sebab tu orang boleh buat kursus stress management. Perkataan ni yang bunuh. Perkataan ni kita turunkan dia daripada hati kita, turunkan dia. Jangan sampai dia masuk air kuman. Kali dia dah berebak, kadang-kadang tak boleh patah balik. Ada yang boleh patah balik. Ada yang tak boleh patah balik. Saya cerita dulu kan. Ada anak murid saya dulu. Tahun 89. Dia datang rumah saya. Dia kata, Ustaz kena tolong tokeh kedai dia. Nama sekian-sekian lah. Saya kata, kenapa? Dia bila tak ada pelanggan, dia ambil buku kosong, dia tulis, aku nak mati. Pop, second page, aku nak mati. Ini cerita betul aku nak mati. Dia kata, nama dia Farhan, budak lelaki yang belajar dengan saya ni. Nampak pula, dia tulis. Lepas tu kalau ada pelanggan, dia tutup lah. Dia ambil lah. Barang ke apa, bayar kan. Pelanggan, dia runcit. Tak ada pelanggan, duduk balik, tulis lagi, sambung.
Aku nak mati. Aku nak mati. Oh, saya kata this is a big problem tau. Dan dia pernah ketuk rumah saya pukul 5, minta kunci surau. Saya berdari. Dia kata dia nak bawa kenduri, nak panggil apa, Tengku Rafidah Aziz, apa? Rafidah Aziz. Masa tu yang popular perempuan menteri Rafidah Aziz lah. Dia pernah ketuk rumah saya pukul 5. Saya cakap dengan dia, saya dah dengar cerita dia. Saya kata, "Kak, ni pukul 5 kak?" Pukul 5. Mana ada orang ketuk orang berdari pukul 4.30, pukul 5 nak minta kunci surau. Saya tahulah benda ni dia rasa tak tenteram. Dia kata, akak tenangkan diri dululah. Tenangkan diri ya kak. Lepas tu dia menangis lah. Dia pernah pergi dekat Dewan, suami dia berucap, suami dia ni ada pangkat lah dalam kawasan tu. Pum dalam pam suami dia bawa ramai. Ni cerita betul. Ini saya cakap betul. Please, jangan jadi macam ni. Tadi, lihat saya belajar. Saya belajar. Akhirnya adalah pakat dengan pengurusi surau, kita tolonglah juga. Tolong gini-gini. Dia masuk hospital psikiatrik 2 minggu. Tapi dengan idea Allah, lepas tu dia hantar balik Taiping, kampung dia tak tahu lah dia buat apa. Lepas tu baru bulan tu saya nampak dia ada kat kedai balik. Mungkin dia dah okey kot. Harap dia okey lah. Dia ni kawan mak saya. Saya pun selalu pergi kedai dia. Dia ni baik. Punca dia apa dia? Ni. Apa punca dia? Biasalah orang perempuan apa punca dia takkan tak tahu. Ayahku kahwin lagi dengan si Dara Jelita. Tahu? Tak kahwin lagi pun. Plan. Tak jadi pun. Saya bukan cakap apa. Saya bukan cakap benda tu. Saya tak cakap benda tu. Tapi inilah selalu yang mengganggu orang perempuan. Saya cakap, jangan bunuh hati kita bila kita tak tahu nak handle. Ni masalah ni. Sampai 2-3 buku tulis dah. Aku nak mati. Allah, takut. Kita pun takut juga. Kita pun kesian. Dia ni kawan mak saya. Mak saya sayang dia. Dan saya pun anggap dia macam, ni lah macam mak saya jugalah. Saya kata. Kita panggil dia, pangkat dia mak. Nama dia, mak ni. Begitu. Adik-adik saya kedua kenal dia. Tu, dalam kitab ni dia tunjuk beberapa perkara. Dan saya cuba olah perkataan tu. Menggugurkan tangkai-tangkai stres ni. Daripada hati ni. S tu kita kena buat, nak sabar. Kita tak ada pilihan. Sama ada kita nak sabar atau kita nak gila. Kita kena buat pilihan. Tak sabar kau gila. Tak nak gila kau sabar. Cakap dengan diri kita. Kita sabar. Pujuklah sikit hati. Kita sabar. Kita kena sabar. Kita kena sabar. Kita boleh kata, aku tak boleh. Aku tak. KKR pun ada buat kursus ni kan. Dan tingkat 10 tu, anda stres, anda ni, anda itu, anda begini kan. Macam biar dulu. Dah tak ada dah? Anda tertekan, patutnya kena buat lagi satu. Anda menekan, yang menekan tu panggil ketuk sekali. Bukan orang sini lah. Aku yang geram ni. Anda tertekan, anda bosan, anda murung, anda ni, anda kecewa. Belajarlah agama. Itulah jawapan dia. Tak apalah dia nak buat konsultan dari segi ilmu psikiatrik ni, ilmu psikologi ni. Tak apalah. Tapi saya tunjuk ni. Saya cerita ni je. Antara, dia ada beberapa slide Tengok dia ada beberapa slide. Ini antara slide ni. Ni satu memahami. Ni 3 slide je, 1 jam. Ni saya habiskan dengan ni lah. Sebab apa? Bila saya cerita pasal stres ni, saya tengok muka-muka pekerja ni macam nak gila. Dia pandang benda ni. Ni ada bukan spek. Tengok slide. Wah, saya kata bahaya ni. Diorang ni polis laut. Polis laut, bukan polis darat. Maritim ni polis laut. Wah, dia 7 laut ni kan ni. Saya lepaskan pemikiran ni dengan sesuatu yang agak, nak kata funny pun tak funny. Sesuatu yang agak santai lah.
Saya kata terima kasih daun pisang, tiada lagi daun keladi. Berdoa dah lepas bayang, tiada lagi stres diri. Itu saya nak cakap. Apa pun usaha kita, mula-mula, pertengahan, akhir, doa. Tak ada cara lain. Dulu saya ceramah kat MRT Corporation, MRT Corp. Dia panggil company dia MRT Corp. Inilah yang buat MRT. Saya nak buat slide ujung ni, saya fikir apa benda nak buat. Ni tengah ceramah ni, dah nak habis ni. Sebab bila mula ceramah, dia bagi saya pantun. Akak perempuan ni, dia bagi saya pantun. Saya ni, bini saya orang Melaka. Orang Melaka ni orang jebat. Pantun mesti jawab. Kalau jawab, maruah diri tercabar. Saya kata, dia bagi pantun bukrat tau. Saya kata, macam mana aku nak bagi pantun ni? Dah. Terima kasih, daun teruk. Kepada semua, MRT Corp. Baru dapat. Nak dapat Corp ujung ni, daun teruk punya. Lepas ceramah tu, otak saya berjalan. Saya kata, aku kena jawab pantun orang perempuan ni. Kalau orang perempuan lagi pantun, tak jawab. Hang jebat tercabar. Terima kasih, daun teruk kepada semua ahli MRT Corp. Dapat ujung tu punya payah. Saya lepaskan dengan ni. Saya nak tunjuk apa ni tangkai ni, stres ni, tangkai ni, dia kena gugurkan satu-satu. Saya bukan cakap ni sebab saya kuat. Tak, saya tak kuat. Bukan kata saya cakap saya tak stres. Tak, saya pun stres juga. Betul. Saya bukan tak kerja, saya kerja. Saya tanya rumah saya pernah bawa dia jalan pergi Kuantan, sampai kat Pekan, nak makan martabak ni. Martabak yang Makassar tu apa, yang popular tu lah. Kami kalau jalan, memang suka jalan. Saya dengan rumah saya memang, kami suka musafir. Saya nak makan, bos saya telefon. Bos saya WhatsApp. WhatsApp ke SMS, zaman tu lah. Dia suruh saya balik besok. Dah lah sebelum tu saya kena, saya kat Terengganu, anak saya kombo. Hari kombo tu, besok saya nak bawa anak saya jalan kat Terengganu. Dia suruh dia balik juga. Saya dah mula rasa tak best. Masa tu saya nak makan martabak pun saya tak selera. Ini akibat stres. Waktu saya rasa dah mula stres. Saya rasa, dia kalau fizikal kan, kita punya lidah kita haus tau. Siapa dah pernah ngalami lah. Lepas tu, dia mula sakit. Dia mula tangkap ni lah. Masa tu tak ada mood lah. Nak cakap ke, nak gurau ke. Kita memerlukan diam. Kita dah tak boleh nak cakap. Itu dah teruk lah tu. Dah teruk. Jadi benda ni dah ada kat sini. Kalau kita biar, nanti dia racun diri kita. Dia tekan kat sini, dia datang kat sini, dia tekan kat sini. Akhirnya benda ni jadi loose. Saya baca artikel pasal stres ni. Jadi benda ni dia jadi loose. Dia tak kuat, dia lemah. Bila lemah nanti, bila setan mula masuk, jin mula masuk, suruh buat macam ni, suruh buat macam tu. Berhenti kerja. Tak kisahlah kerja supermarket tak apa, gaji 1,000 tak apa. Gaji 1,000 apa? Hutang 5,000. Saya tak ada hutang, saya tak ada 5,000. Dulu adalah hutang kereta, hutang rumah tak ada. Saya tak ada hutang rumah. Hutang rumah dah habis. Rumah yang ni pun buat sendiri. Adalah hutang kereta 600, 700 sebulan. Dia punya loose, sampai kita tak fikir anak kita nak belajar ke apa benda ke. Berhenti lah kerja supermarket lagi senang. Supermarket kerja angkat bawang, dah sakit badan pula. Ni contoh saya cakap ni. Kawan saya berapa ramai tu, kerja Selcom dulu ni. Bila VAS keluar, ambil. Dia kata, kau nak kerja apa ni? Anak kau masih universiti. Tak apa, aku tanam pisang, dia kata. Dia kata tanam pisang. Dia kata, dulu kau pernah tak kerja 3 tahun kan? 2 tahun kan? Kau tak mati pun. Saya tak kerja, saya ngajar, saya kata. Masa tu saya memang pernah tak kerja, 97, 98, begitulah, saya tak kerja. Saya ngajar. Dan kami, suami isteri, ambil tender, jahit tudung. Saya cakap terang. Saya masuk kelas, ni, Kemahiran Baitul Mal ni, IKB. Saya masuk kelas menjahit, mata nak tolong saya jahit tudung. Saya boleh jahit baju. Sebab saya belajar. Saya kata saya tak kerja tapi saya ada benda buat. Memang agak payah, gaji income tetap tak ada kan. Sebab dia dengar cerita saya tu, dia rasa macam nak cuba. Saya kata, kau nak berniaga apa? Nak tanam pisang. Saya kata, kita ni orang Kuala Lumpur, bukan tanam pisang. Dia buat 3 bulan je sakit. Kau tanam pisang tak?
Tak payah kerja sikit stres tak tahan. Aku nak berhenti lah, nak jual nasi lemak kat depan ni. Pergilah jual. 3 hari kena kerja Ramadan Raya, tak ada kerja. Tak cakap tunggu ni. Bang ramai orang cuba. Imam Ghazali dah kata kan, kalau rezekimu di bidang pertanian, jangan tukar bidang lain. Imam Ghazali sebut dah dalam kitab. Kalau kau melihat rezekimu di bidang peladangan, jangan tukar bidang lain. Kalau rezeki kita di bidang apa ni, kita ni bidang apa? Bidang kepejabatan. Nak cakap macam mana? Ladang peladangan. Apa kalau pejabat apa tadi dah? Cakap apa? Perjabatan. Perkhidmatan. Betul. Servis bagi khidmat. Kita ni dibayar khidmat kita ni menguruskan apa-apalah. Tak payah fikir aku nak jual nasi lemak. Jangan. Bukan bidang kita. Nanti jual nasi lemak tak stres. Tahu tak jual nasi lemak pukul 2 dah kena bangun. Habis berniaga pukul 10 pergi pasar borong. Petang-petang gunting apa? Cili kering. Masa tu lah anak main cili kering satu rumah. Dah stres lagi. Nampaklah benda ni. Saya dah tengok lah. Dan saya pernah alami. Saya pernah berniaga dulu, tak berjaya. Saya pernah lalui ini. Saya kata dengan kawan saya, kalau kau tak ada kerja, kau jangan berhenti. Dia kata, dekat sana peluang banyak. Memang kat luar peluang banyak. Tapi adakah peluang itu suit kita? Tidak. Betul. Sesuai dengan pengalaman kita? Tidak. Memanglah kalau ada yang seorang tu nak pergi overseas, duduk dengan anak dekat Amerika. Dia kata kat Amerika ada 40,000 kerja kosong dekat Los Angeles. Anak dia duduk sana. Dia kata betul kerja kosong. Adakah kita yang sesuai? Tidak. Bukan semua dia nak ambil orang luar. Betul tak? Dah tak ada kerja. Lepas tu ada masalah kewangan. Lepas tu, bila ada kewangan jadi apa? Bergaduh dengan suami. Ni you lah. Jadi lain. Punca, dia kata kerja stres. Saya tengok tak ada stres apa. Kerja siap sehari, 3 hari siap bobo tak panggil. Saya pernah kerja company tu lah, tak sebut nama lah. Saya ada kerja, company, bos bagi saya pernah kerja, bos bagi buat, okey. Bos, bila patut hantar? Patut hantar semalam. Aku pandang bos ni kecil, besar, kecil, besar, kecil. Tu dah hati dah geram tu. Kenapa bos tak bagi saya tu hari? Aku lupa benda ni dalam kereta. Aku kata dia ni, aku nak marah kau buat aku. Okey bos, tak apa saya buat, mulut senyum. Tapi hati dah mula stres. Dia kata patut hantar semalam, mereka nak semalam. Aku kata semalam kenapa kau bagi aku ni lagi? Bos, bagi orang lain. Saya ada ni, site tadi saya sibuk. Actually, budak baru tak reti je. Pasal buat lah. Balik je surau, buka laptop. Balik ngajar, buka laptop. Terus buat kerja. 1, kedua, buat siap. Terpaksa lah. Ini yang lahirkan benda ni. Jadi nak tarik tangkai ni, nak tarik S, nak tarik T, nak tarik R, nak tarik E, nak tarik S, nak tarik S. Ni tangkai tarik buat turun. Apa? Satu, kita tak ada cara lain. Mula-mula tangkai yang besar ni, dahan yang besar ni, tarik dia turun, nama sabar. Nama sabar. Pedih, kena pedih lah. Memang pedih pun. Mula sabar. Sabar ni macam satu starter, naik dalam kereta. Tak ada sabar, tak boleh buat apa-apa. Tak ada sabar, dia jadi lain lah. Marah, mengamuk. Segala penyakit akan mudah datang. Tu Indonesia nyanyi kan. Darilah itu sayangi badan, jangan meradang siang dan malam. Meradang, jangan meradang. Ada lagu je. Ada lagu je. Sabar. Duduk diam-diam. Dia diajar Self management kan. Dia ajar apa? Tarik nafas. Kita kata kau bolehlah cakap kau tak kena. Tarik nafas.
Kalau Ustaz Al-Amin, Muhammad Al-Amin, dia ambil amalan ni daripada ulama di Palestin. Apa ayat tu? Wa iza tanafas lah ayat pun. Ada ayat tu kan. Bila aku nafas, niatkan apa kebaikan yang keliling kita ni, udara-udara, aura-aura positif. Itu nama dia aura kan. Dia masuk dalam kita. Lepas tu keluar nafas. Niatkan apa saja kejahatan, benda-benda sikap tak baik hati kita, kau keluarlah dari pernafasan aku. Tu dah jaga itulah. Lepas tu, nombor satu, sabar. Tarik ni dulu. Tarik ni. Bila S ni kita boleh tarik, maknanya stres ni, dia jadi stress. Tahu? Stres ni, mungkin ada makna lain, tapi dia tak makna stres. Dia tak makna tekanan. Kenapa? Tangkai S ni, turun. Apakah kehebatan hang jebat? Pada kerisnya kah? Pada apa? Pada apa? Pada huruf J-nya. Kalau J-nya ditukar, B jadi bebat. Betul tak? Tapi bila J-nya ada, jadi jebat. Itu lah. Orang dulu cakap. Apa kehebatan BPF-nya? Ada F. Apa dia? Bahagian pengurusan Fardu Ain. Kalau tak ada F-nya, tak belajar Fardu Ain. Ni turunkan F dulu. Saya tunjuk arrow ke bawah tu. Turunkan dia, biar dia jadi stress dan tak ada mana. Apa? Sabar. Lepas tu fikir. Fikir apa? Siapa yang bagi aku ujian ni? Fikirlah. Itu dalam tafakur. Boleh ke aku tepis lah? Fikirlah. Kenapa aku tak tepis lah? Sebab aku adalah hamba, dan hamba ini mesti memiliki rasa kehambaan. Itu rasa kehambaan tu. Mana kita tolak tepis? Allah nak bagi kita sakit, kita tolak tepis. Allah nak bagi anak kita sakit, kita tolak tepis. Allah nak bagi suami kita sakit, kita tolak tepis. Kita tak boleh tepis sebenarnya. Dan kalau kita cuba hadang tepis, itu sakit. Adik, adakah kita kena nerima? Bukan. Kita kena menerima. Tapi kita kena tengok how we respond. Kalau respon dengan betul, insyaAllah dia tak ada stres. Kalau respon cara tak betul, itu stres. Bukan apa yang sampai kat kita. The way we respond. Cara kita bertindak balas. Kita bertindak pada benda yang datang untuk membalas tindakan tu. Itu nama tindak balas. Apa tindakan kita? Sabar. Lagi? Fikir aku ni hamba. Tak apa aku kejap. Mana boleh elak kalau Allah nak bagi aku sakit, anak aku sakit, rumah aku kena terbakar, rumah aku curi, duit aku tak ada. Mana aku boleh elak? Kenapa? Aku hanya mentadbir kehidupan. Tadbir, T-A-D-B-I-R. Tapi tadbir ini lulus adalah pada jalan takdir. Betul tak? Takdir tak boleh tolak. Takdir dia kehendak Allah. Tadbir dia urusan manusia. Bila tadbir ini dia tahu yang dia tidak boleh mengatasi takdir. Betul tak? Dia kena tahu lah ni. Tafakur. Maka dia akan lafazkan takbir. Apa? Tadbir, takdir, takbir. Nampak 3 T? Kalau korang selalu tampal lah 5S apa? Susun, simpan, sepah. Apa? Susun, simpan, sepah. Sorok, under the carpet, nampak cantik. Lagi apa S? Itulah 5S tu lah. Betul? Tapi perjalanan hidup ni dia bertangga atas 3 T. 3 T. Bertangga tu bertangga. Berjalan atas 3 T. Apa? Tadbir, kerja kita. Takdir, urusan Allah. Bila kita nampak kita ni tak boleh lawan takdir, itu adalah kita beriman. Dan orang beriman dia akan berkata, Allah Akbar. Itu apa? Takbir. Apa? Engkau besar ya Allah. Aku tak boleh buat apa.
Tapi aku usaha cara aku lah. Tapi engkau tak luluskan. Kenapa? Engkau tahu apa yang baik untuk aku. Tu bila kita rasa kita ni lemah, kita usaha pun dapat tak dapat Allah luluskan, itu namanya rasa hamba. Itu namanya hamba. Itu namanya hamba. Rasa rendah diri ya. Hamba. Hamba ni kalau putih kata macam humble. Lebih kurang Turunkan R dia. Turunkan dia daripada hati kita lah. Bukan mudah. Ya bukan mudah. Saya pun pernah sekali juga. Turunkan. Tapi bila kita tak tahu nak handle, takut jadi sampai orang gila. Tu jadi gila ya. Takkan kita nak gila, betul tak? Nak tengok orang gila, pergilah psychiatric tu. Pakai baju dia, uniform dia macam warna ni lah, waktu perkataan stres ni. Tapi dia warna dia gelap sikit. Nampak dia jalan, keluar, senyum seorang. Nampak. Pergilah tengok. Kawat kan. Kalau dah jadi begitu, boleh baik lah. Tapi agak payah. Kadang-kadang dia ada long impact tau. Macam kita kata long COVID ni. Dia pun ada itu. Jadi, tak baloi lah. Tak baloi lah. Untuk stres dengan dunia ni, rasanya macam tak baloi lah. Lepas tu kalau bila Rasulullah ni, dia datang rumah Fatimah, anak dia Puteri Fatimah, dia kata, wah Rasulullah, aku buat ni. Carilah aku bantu. Rasulullah kata apa? Hendakkah aku berikan pada engkau, ajarkan pada engkau satu amal yang lebih baik dia bantu. Kita tahu semua amal ni kan? Baca apa? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Tapi baca mesti ada penghayatan. Tahu? Kalau baca tengok TV, tak ada mana. Jadi baca ni kena ada hayat. Penghayatan. Penghayatan ni perkataan hayat. Hayat ni mana apa? Hidup. Apa yang hidup? Hati. Roh. Roh ni masa baca kena hidup. Subhanallah. Rasa. Maha suci Allah. Apa? Maha suci Allah. Allah tak zalim aku. Bersihkan Allah dari sifat zalim. Allah tak zalim. Maha suci Allah. Bersihkan Allah. Allah tak zalim. Allah tak jahat. Allah tak naik aku. Tu betul subhanallah tu. Allah bukan macam makhluk. Allah ni dia esa. Allah ni dia kidam. Allah ni dia hebat. Allah ni dia maha memiliki. Allah ni maha menghimpunkan. Allah ni maha memberi manfaat. Allah ni maha memberi ketenangan. Dia bukan macam makhluk, dia zalim. Lepas tu baca lagi. Alhamdulillah, ya Allah, inilah ujian yang kecil. Selama ni kau bagi aku nikmat macam-macam. Mungkin aku tak syukur. Aku syukur, ya Allah. Anak aku sihat berpuluh tahun. Sekarang ni baru sakit. Alhamdulillah, ya Allah. Sekurang-kurangnya duluan aku sihat. Mak aku sihat. Ramai lagi yang sihat. Aku sihat, ya Allah. Kalau kau bagi aku sakit, anak aku sakit, lagi susah. Ya Allah, anak aku sakit. Dia belum balik. Dia tak ada dosa. Artinya dosa yang terhapus tak dosa aku sebagai mak bapak dia. Syukurlah, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lagi boleh berkata Alhamdulillah. Ini yang ubat yang Nabi kata. Hendakkah aku ajarkan pada engkau satu amalan yang lebih baik daripada pembantu? Ada pembantu bergaduh pula orang gaji. Bu, saya mau pinjam wang, Bu. Sebenarnya ayah saya mau beli ladang di sana. Pinjam wang. Berapa perlu? 6,000, Bu. Kita pun sebut salah. 6,000 kan tak bagi, dia lagi. Bagi pun dia lagi, Bu. Stres lagi. Betul lah. Stres lagi. Ada orang gajian. Kang, mau minum apa, Kang? Kang, mau minum apa, Kang? Mas, mau minum apa, Mas? Mas, mau bikin air apa, Mas? Kang, Mas, Kang. Lepas tu? Tahu tak apa episod selanjutnya? Tahu kan? Oh, geleng kepala. Oh, tidak. Stres lagi. Rasulullah kata, hendakkah aku ajar kau satu amalan yang menghilangkan lebih baik dari membantu? Apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Bacalah. Itu nama apa tu? Ihsan pada amalan. Maknanya ihsan ni, amalan ni mesti ada hati. Ada memiliki hati. Bawa hati bersama. Lepas tu, Rasulullah kata, kalau kau buntu, banyaklah selawat. Kalau kau buntu, banyak istighfar. Ada dua ubat ni Allah bagi ni. Satu selawat, satu istighfar. Nombor 3,
selidik hati kita, faham tak apa qada dan qadar. Okey. Kalau nak saya sambung lain kali ni. Kalau tidak, kita ambil kat sini lah. Nak sambung tak? Akan datang. Minggu depan. Nampak sangat stres. Saya tanya, nak sambung tak? Kalau kata sambung, itu nampak sangat stres. Tak stres pun elok belajar lah. Kenapa Apa yang ulama susun ni, saya susun balik je. Bila turun tangkai ni, 2, 4, 6, bila tangkai ni turun, jadi pokok tu dia tinggal satu pokok, tu hasil tu. Merehatkan minda dan hati, menenangkan diri, tabah dalam setiap situasi. Hasil apa? Bila perkataan tu diturunkan, tak. Ada pengait yang menurunkan. Apa? Pengait tu ialah selawat. Pengait tu adalah sabar. Nama pengait sabar, turun. Tak. Pengait tu berfikir, tafakur, turun. Pengait ni bila kita rasa kita ni hamba, turun. Turun. Hasil dia pokok ni dah tak ada perkataan stres, dah pokok dia tinggal apa? Satu hasil yang baik. Apa? Menenangkan diri, tabah dalam situasi dan membaiki hati. Kita tak ada pilihan lah. Kalau kita nak, kita kena buat lah. Dia tak ada pil magic yang boleh makan. Ada, doktor bagi pil stres. Kalau makan tidur je. Diorang orang cerita lah. Kalau tidur nak kerja je ada. Betul Okey. Don't worry. Kita akan continue. Sebelum kita baca daun pisang, kita akan baca ni. Tadi turunkan. Saya turunkan. Sekarang ni fahamkan. Fahamkan benda ni. Apa benda ni sebenarnya ni? Turunkan, fahamkan. Nanti adalah hasil dia. Okey. Nanti saya bagi kat Muntadah kot. Nanti Muntadah bagilah. Nak print ke, nak apa ke. Tengok yang sebelah ni, yang merah ni. Dia punya benda tu ngeri Macam berakar-akar nampak Dia dibagaikan satu belantan yang tajam, yang cocok kita, pum. Wah, tu bahaya stres ni. Jangan serius sangat lah, relax je lah tenang je. Kerja pun biasalah kerja, orang lain pun kerja juga. Kita kerja, kita stres. Kita tak ada kerja, kita lagi stres. Tahu, tak ada kerja. Kau orang tarik kereta, ada orang nak tengok rumah kita, kenapa tengok rumah saya? Rumah ni nak kena lelong. Masa tu lagi stres. Jadi mungkin kita boleh memilih dan minimizekan benda ni. Okey, dah pukul 9. Kan bos kau pula stres. Mana budak ni? Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Muntadah, nanti minggu depan kita sambung. Lepas tu kita sambung benda-benda berikut. Okey.